Okey, saya okey tak? Clear tak? Okey, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh dengar suara? Okey tak? Hello, testing. Kita nak ke udara. Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum, testing. Dengar suara tak? Kalau dengar cuba komen kat bawah. Okey tak? Clear tak? Okey, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Okey, should be okey. So, okey dengar Ada sesiapa yang dengar suara, tolong kesahkan kat bawah. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Prop Zone hari ini. Hari ini kita akan cerita topik yang cukup menarik, iaitu booster dalam pelaburan hartanah. Okay, so selamat datang pada Prop Zone hari ini. InsyaAllah saya Syed Nawaz Property Coach akan share dengan anda malam ni apakah booster yang perlu kita kena pasti dalam pelaburan hartanah. Okay. So sebelum saya nak mulakan, kita nak anda like, komen dan share supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat. Okay, siapa yang dah join tu boleh komen hi kat bawah. Okay, setakat ni okey tuan, dengar suara saya dengan jelas? Okey videonya? Clear, okey. Terima kasih Encik Hakimi. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak cerita tentang booster dalam hartanah. Okey, saya cek balik tajuk kita hari ni. Okey. Kita bersiaran sepenuhnya pada bulan puasa ni. Okey, hari ni adalah booster yang perlu diambil kira sebelum nak melabur dalam hartanah. Okey, so hari ni mungkin tim terlupa nak buat poster untuk hari ni, tapi tak mengapa. Okey, mereka pun sibuk. Okey, so hari ni saya nak share booster dalam pelaburan hartanah. So pastikan anda penota dan catat. Okey, kat luar sana banyak seafood cas beribu-ribu untuk nak ajar benda ni sahaja. Sedangkan kalau anda rajin membaca, rajin bertanya pada ejen-ejen ataupun rand di luar sana, ramai boleh berkongsi dengan anda booster ini. Okey, so pokok pangkalnya adalah sama ada kita nak belajar ataupun tidak kat luar sana. Okey, so kalau nak cara yang mudah, anda boleh pergi bayar seminar, bayar beribu-ribu dan belajar. Ataupun kalau anda nak cara yang lebih mudah, iaitu anda boleh tonton video-video kami di Prop Zone dan insyaAllah kami akan share lebih banyak perkara. Okey, so hari ni kita nak share booster dalam hartanah. Apa tu booster? Booster adalah kita boleh kategorikan sebagai pemangkin ataupun catalyst yang menyebabkan property itu akan ada future value di masa depan, iaitu pemangkin yang akan menyebabkan harga itu boleh pergi lagi jauh, boleh melonjak lebih tinggi di masa depan. Okey, itu maksud booster. Okey, berapa ramai yang dah bersedia nak dengar sharing saya tentang booster ni? Sekejap saya teknikal sedikit. Okey. Okey, booster yang pertama, apa dia? Okey. Booster yang pertama adalah infrastructure ataupun keperluan basic, iaitu lebuh raya dan juga pengangkutan awam. Okey, so pastikan kalau anda nak beli hartanah, pastikan kondo ini ataupun rumah ini berhampiran dengan highway ataupun public transport seperti LRT dan MRT. Tapi ingat, ciri-ciri lebuh raya ini berdekatan dengan entrance ataupun exit, bukan dekat tepi highway yang mana anda cuma nampak kereta lalu lalang tapi nak masuk ke highway itu agak jauh. Okey. Okey, clear sikit. Okey, so lighting hari ni kurang sikit sebab hari ni saya online tak guna tab. Okey. Okey, so pastikan
property itu berdekatan dengan MRT ataupun LRT. Contohnya adalah seperti kita boleh tengok seperti di KL Central yang berdekat dengan LRT, dekat dengan LRT dan monorail dan juga stesen bas. Begitu juga dengan TBS, iaitu Terminal Bandar Tasik Selatan yang dekat dengan kemudahan-kemudahan seperti LRT, KTM dan juga ERL. Okey, so pastikan anda membeli property yang berdekatan dengan pengangkutan awam atau dekat dengan highway. Sekarang ni kita baru tahu Lebria West Coast, iaitu daripada Selangor ke utara. Okey, yang akan melalui jalan di pinggir. Ada gangguan teknikal sedikit. Okey, cun. Okey, kita sambung kembali. Okey, so booster yang pertama adalah infrastruktur highway dan juga pengangkutan awam. Okey, take note. Infrastruktur yang kedua adalah sebelum anda nak beli, okey, pastikan booster itu berdekatan dengan mall. Okey. Tapi tak semua booster yang boleh menaikkan harga hartanah tu ataupun mall. Anda kena faham, booster membeli belah yang paling ideal adalah mempunyai pasaraya, mempunyai medan sedera, tempat letak kereta, panggung wayang, bowling dan juga zon kanak-kanak. Contoh yang terbaik adalah Mutiara Damansara. Okey, kenapa saya cakap Mutiara Damansara? Sebab Mutiara Damansara mempunyai Curve, ada IKEA, ada Tesco, ada Kidzania. Okey, dan juga dekat dengan Wan Utama. Okey. So Mutiara Damansara menepati ciri-ciri yang mempunyai mall yang boleh membangun di masa depan. Dan jangan lupa Mutiara Damansara juga berdekatan dengan MRT, walking distance. Okey, jadi tak mustahil harga di Mutiara Damansara akan meningkat naik walaupun unit Soho. Okey. Seterusnya, booster yang ketiga adalah pusat pengajian. Kita kena faham, pusat pengajian ni adalah satu tempat yang mana ramai student memerlukan tempat tinggal ataupun penginapan. Okey, so dia boleh melonjakkan senilai satu property sebab apa? Sebab harga rental boleh pergi tinggi. Okey. Sekejap ni. Okey, contohnya adalah Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi mempunyai UKM, MFI, GMI, okey, Uniten dan juga College KLIUC. Ada lebih kurang 5 atau 6 institut pengajian kat sini. Okey, so Bandar Baru Bangi adalah satu lubuk emas yang mana ramai student mencari tempat penginapan. Contoh lain adalah Subang dan juga Sunway, yang mana kita punya Taylor's College, kita punya Monash, kita punya Segi dan juga sebagainya. Okey, so tempat-tempat ini adalah satu lubuk untuk student, untuk pelajar dan juga lubuk untuk para pelabur hartanah kerana anda boleh menyewakan pada student. Okey, sebuah universiti punya beratus-ratus pelajar ataupun beribu-ribu pelajar. Daripada college yang punya beratus pelajar ataupun ke universiti yang lebih ramai iaitu beribu pelajar, dan sudah pasti mereka akan mencari rumah berdekatan dengan universiti. Okey, begitu juga dengan sekolah antarabangsa yang akan menarik minat golongan expatriate untuk mendiami atau menyewa kawasan ini. Okey, international school. Okey, so semakin banyak permintaan bidang sektor education ni, so semakin tinggi harga nilai rumah sebab anda boleh menyewakan dengan harga lebih tinggi dengan buat partition dan sebagainya. Okey, dan booster yang keempat adalah industrial area. Okey, anda kena faham tempat yang dekat dengan industrial area atau commercial area, okey, seperti kawasan industri yang punya beribu-ribu pekerja, okay, seperti kilang, lapangan terbang, kawasan industri antarabangsa, yang ini juga akan dipenuhi oleh golongan expatriate. So nilai hartanah berkenaan di kawasan ini pun akan garanti akan naik. Industri atau commercial area adalah seperti KLCC, okay, dan juga KL Central. Yang lain adalah seperti di Sepang, iaitu dekat dengan airport, dan juga di Subang Airport yang berdekatan dengan airport. Okay, airport dikatakan dalam industri atau commercial area lah. Okay, seterusnya adalah booster yang kelima, iaitu tempat yang ada healthcare ataupun hospital. Okay, kewujudan hospital akan menyebabkan nilai sebuah hartanah akan meningkat naik. Kemudahan seperti ini sangat penting untuk golongan berumur dan juga golongan warga emas. Okay, sebab apa? Sebab mereka boleh orang cakap pergi ke hospital dengan mudah dan tak perlu nak drive. Okay, so anda kena faham. Contoh-contohnya adalah seperti Gleneagles dekat dengan Jalan Sultan Ismail. Okay, Gleneagles Sultan Ismail okay, dekat Jalan Tar tu, dan juga hospital-hospital swasta. Okay, so sekiranya anda punya hartanah kat sini dan dia mendapati ciri-ciri ini, bahawa so tidak mustahil harga akan melonjak di masa depan. Okay, yang keenam adalah pusat tarikan pelancong. Okay, contohnya adalah seperti apa? Seperti KLCC, Sunway, Banyi Theme Park, Sunway Lagoon,
Gold Coast Morib. Okey, tempat-tempat ni akan ada permintaan untuk homestay dan juga hotel yang mana sesuai dibina kat kawasan ini. So akan ada demand dari segi penyewaan. Okey, dan anda kena faham kalau ada pusat-pusat pelancongan seperti ini, okey, ia menjadi golongan expatriate untuk yang expatriate yang memerlukan kawasan yang hotspot. Okey, maksudnya mereka mudah nak pergi enjoy, mudah nak dapatkan khidmat hiburan yang mereka nak dan sebagainya. Biasanya expatriate suka kawasan seperti ini. Okey, itu yang nombor 6. Dan nombor 7 adalah booster yang ketujuh adalah pemandangan. Sekiranya hartanah itu punya pemandangan seperti golf view, okey, atau pemandangan seperti laut, okey, atau pemandangan taman, pemandangan golf club, kolam renang dan sebagainya. So unit ini berharga lebih mahal sedikit. Okey, dan in the future anda mudah nak menyewakan ataupun anda mudah nak jual sebabkan ada setengah golongan yang menitik beratkan view ni. Daripada kalau anda beli kondo yang mungkin menghadap jalan besar, yang bising dan sebagainya, kalau anda beli unit yang menghadap view yang cantik seperti ini, chances untuk hartanah anda dijual dengan harga lebih mahal ataupun lebih mudah, lebih tinggi. Okey, itu booster yang ke-7. Booster yang ke-8 adalah projek mega. Okey, apa yang kita maksud projek mega adalah projek-projek yang telah diluluskan oleh kerajaan ataupun telah dirancang yang bernilai 1 bilion ke atas. Projek ini biasanya berdekatan dengan highway dan juga few booster yang lain. Ia akan menjadi mercu tanda atau pusat komersial yang menjanjikan peluang pekerjaan yang besar di mana akhirnya akan mendatangkan permintaan hartanah yang tinggi di kawasan berikut. Contohnya adalah seperti KLCC. Okey, dulu KLCC adalah tempat yang kosong dan sebagainya, sekarang KLCC dah naik dan kawasan sekitarnya juga naik. Okey, contoh yang akan datang adalah seperti Bandar Malaysia di Sungai Besi dan juga Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur. Okey, itu booster ke-8. Booster ke-9 adalah pembangunan berorientasikan transit ataupun TOD, Transit Oriented Development. Okey, Transit Oriented Development adalah hartanah bercampur yang ada rumah, pejabat dan kedai runcit ataupun komersial yang disokong oleh infrastruktur rel. Contoh lain adalah pembangunan ini bersambung terus ke laluan MRT dan juga LRT. Contoh yang paling terbaik adalah Bandar Tasik Selatan, okey, dan juga KL Sentral. Okey, kalau anda perhatikan KL Sentral mempunyai harga hartanah yang cukup menarik dan sentiasa ada permintaan. Okey, sebab dia adalah walking distance ke semua kemudahan yang ada. Okey. Dan ramai pelabuhan hartanah sekarang memburu kawasan di TOD sebab dia sesuai dengan gaya hidup bandar moden. Sebab kita tak pernah memiliki kereta, tak pernah drive, tak pernah menghadap jam dan sebagainya sebab public transport semua ada. Okey, dan anda kena faham rumah yang dibina di kawasan TOD ini makin lama makin meningkat. Okey. Hai Ainal. Selamat datang. Okey, so saya dah share setakat ni 9 booster dan saya akan pergi ke booster yang ke-10. Setakat ni okey ke sharing saya? Kalau anda semua manfaat, anda boleh klik like, share dan komen dan kalau boleh bagi love sikit. Okey. Booster yang ke-10 adalah kewujudan pusat ibadah. Majoriti orang di Malaysia adalah orang Melayu, Melayu Islam. So anda kena faham masjid atau institusi agama adalah benda yang dekat di hati mereka. Okey, dan golongan emas juga suka memiliki hartanah yang berdekatan dengan masjid. Contohnya adalah Bandar Berbangi. Rumah teres berdekatan dengan Bandar Berbangi harga dia lebih mahal bandingkan rumah teres yang jauh daripada masjid Bandar Berbangi. Begitu dengan masjid Shah Alam. Okey, kondo di Crystal Heights dan juga kondo dan masjid besar di Puncak Alam hartanya lebih mahal sedikit banding dengan kondo atau perumahan yang jarak jauh sikit daripada masjid. Okey, dan begitu juga kalau ada sekolah international Islamic International School seperti di Putrajaya. Kebanyakan sekolah yang ada di Putrajaya yang Islamic International School ni permintaan dia sungguh tinggi dan parents suka berada dekat dengan sekolah tu supaya mudah nak hantar anak-anak mereka. Okey, itu adalah booster yang ke-10. Booster yang ke-11 ni saya dah share semalam tapi saya ulang semula sekali. Booster yang ke-10 adalah booster yang ke-11, minta maaf. Okey, booster yang ke-11 adalah berhampiran fast food. Okey, seperti McDonald, KFC. Okey, sekiranya hartanah ini ada berhampiran dengan kawasan sekitar ini, McDonald dan juga KFC, insya-Allah permintaan dia akan tinggi. Sebab apa? Okey, sebab mereka telah menjalankan kajian demografi dan demografi penduduk sendiri sebelum buka cawangan kat sana. Justru tu kalau anda nampak kat situ baru buka McD ataupun KFC, so maka situ akan ada potensi peningkatan harga untuk hartanah. Okey, itu booster yang ke-11, fast food. Okey. Dan booster yang ke-12 adalah, saya belum share lagi kat sini, mall dah tadi. Okey. High end supermarket. High end supermarket ni seperti Benz, Grocer, Cold Storage, Jaya Grocer, Village Grocer dan sebagainya. Contohnya adalah di Damansara Perdana yang mana ada
Jaya Grocer, sekitarnya dekat dengan MSQ dan juga Damansara Perdana, RIS Perdana dan sebagainya. So yang ni memudahkan untuk orang awam untuk pergi membeli belah tanpa perlu drive. Okey, dan yang ni memudahkan juga untuk golongan suri rumah, okey, yang mana mungkin husband dia bekerja, untuk mudah keluar tanpa dia perlu drive. Dan biasanya rental kat sini bukan orang cakap apa, bukan rendah lah. Okey, biasanya golongan M40 atau B40. Okey, so pastikan ini adalah booster yang ke-11 yang anda perlu ambil tahu. Booster yang ke-12. Okey, high end supermarket. Okey. Dan selain daripada ini, booster yang ke-12 ataupun booster yang booster yang ke-13. Okey, atau booster yang terakhir adalah lambatkan kedai 7-Eleven ataupun kedai KK Mart, okey, ataupun kedai My News. Okey, sebab kebanyakan kedai ini dah buat research terhadap demand dan supply yang akan datang, dan mereka tahu bahawa potensi hartanah kat sini. Okey. So pastikan anda mencari booster seperti saya nyatakan kat sini ada 13 booster. Okey, saya ulang semula. Okey, yang pertama adalah berdekatan dengan infrastruktur pengangkutan awam dan juga highway. Yang kedua adalah berdekatan dengan mall. Yang ketiga adalah berdekatan dengan education hub. Keempat, dia adalah industri atau commercial area. Kelima, berdekatan dengan hospital ataupun healthcare. Keenam, dia adalah pusat tarikan pelancong ataupun pusat hiburan. Ketujuh, mempunyai view, sama ada menghadap Gold Coast, lautan atau view hijau. Okey. Kelapan adalah berdekatan dengan projek mega. Kesembilan adalah TOD. Ke-10 adalah berdekatan dengan pusat keagamaan. Ke-11 berdekatan dengan fast food. Ke-12 berdekatan dengan high end supermarket, dan terakhir sekali adalah berdekatan dengan kedai runcit seperti 7-Eleven, KK Mart dan juga My News. Okey, itu adalah 13 booster yang saya telah sharekan kepada anda. Sekiranya anda semanfaat, anda boleh komen kat bawah. Dan jika anda punya sebarang pertanyaan, insya-Allah saya akan cuba menjawab. Tapi minta maaf, hari ini saya tak dapat nak tengok komen-komen kat bawah sangat. Okey, so anda boleh bertanya kat bawah, dan sekiranya ada apa-apa soalan personal ataupun anda boleh PM kami di Facebook kami Syed Nawaz Property Coach, ataupun anda boleh WhatsApp saya di 017-444-2124. InsyaAllah kita akan cuba menjawab pada hari Jumaat, sesi soal jawab dengan Syed Nawaz Property Coach. Okey, so saya harap saya telah memberi sedikit manfaat pada anda, sedikit ilmu pengetahuan, dan insya-Allah anda boleh share di luar sana sekiranya anda berasa live hari ini bermanfaat pada kawan-kawan kat sana. Okey, jangan lupa share, komen dan like live ini. Dan jika anda ketinggalan mana-mana live kami sebelum ini, dan untuk mudahkan anda mencari kami, anda boleh subscribe juga YouTube channel kami, just search Syed Nawaz Property Coach. InsyaAllah anda boleh tengok semua live-live kami sebelum ini. Okey, so saya harap selamat berpuasa esok dan selamat bersahur esok pagi. Okey, so saya rasa setakat itu sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu kembali esok, dengan tajuk yang lebih menarik, iaitu case study analisis Bandar Baru Bangi. Okey, so saya rasa setakat itu sahaja. Assalamualaikum. Ingat hartanah, ingat Syed Nawaz Property Coach. Okey, Assalamualaikum.